Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni aku nak buat review counter top blade. Okay, so apabila aku cuba search, okay, counter top blade ni dia punya fundamental dia punya website dia. Okay, so bila aku tengok dia dah rebrand. Okay, nama dia Ikhmas, dia group Berhad. So ini adalah syarikat top builder, okay, top builder capital Berhad. Okay, so based so dia punya nama syarikat mungkin dia rebrand, okay, Ikhmas Jaya Group Berhad. Okay, so based on dia punya laman web dia punya syarikat adalah lebih kepada construction lah. Okay, adalah lebih kepada construction. Okay, so korang boleh tengok beberapa projek highlight di kat sini. Sky Park Station Building, KKL Eco City, okay, projek 4 Pulau Redang, Maju KL. So itu semua dia punya projek lah. Okay, so korang boleh pergi kepada Ikhmas Jaya Group Berhad. Okay, kalau korang boleh tengok lah dia punya search laman web dia, apa yang dia pernah buat, apa yang dia tengah buat sekarang. Okay, projek apa yang dia dapat. Okay, so kita tengok sikit tentang fundamental dia. Kalau kita tengok pada hari Jumaat ada 155 juta volume dengan 16 juta pembelian dan 2 juta penjualan. Okay, so agak famous juga top blade ni pada hari Khamis dan Jumaat. Okay. Alright, so kalau kita tengok secara kasarnya, okay, kalau kita tengok pada hari Khamis dan Jumaat ni dia punya volume amat-amat tinggi. Okay. Alright, so kita tengok annual dia pula. Pada annual dia dah keluar pada quarter report. Quarter report dulu. Quarter report 27 bulan dia dah keluar. Okay, untuk quarter yang ketiga. Okay, so mencatatkan kerugian 22.4 juta. So agak besar juga kerugian dia. Okay, pada bulan 6 dia mencatatkan keuntungan, tapi pada bulan 9 dia mencatatkan kerugian. Okay, melebihi revenue dia. Okay, so agak rugi sebenarnya syarikat ni. Dia agak rugi. So kita tengok pada annual dia pula. Okay, annual memang rugilah. So apa dia dah keluar kuartal ketiga dan mencatatkan kerugian 22.5 juta. Okay, so itu sedikit tentang dia punya fundamental. Okay, so kita tengok kepada technical chart paling penting sekarang ni. Okay, so kita tengok technical chart. Ni kalau kita tengok alright, sebelum aku ulas lebih lanjut, kita tengok ini adalah, okay, ini dipanggil candlestick Marubozu. Okay, candlestick Marubozu means that dia tak ada toncet, dia tak ada kepala dan dia tak ada ekor. Okay, bermaksud ni adalah Marubozu. Okay, so bila ada Marubozu bermaksud ada potensi untuk saham ni bergerak, okay, bergerak naik, okay, bergerak naik. Okay, so ini adalah salah satu mungkin signal lah, okay, yang menyatakan bahawa saham ni mungkin akan naik. Bila dia naik kita tak tahu, so mungkin ada kemungkinan pada jangka masa yang terdekat. Okay, alright, so kita tengok top blade sikit. Alright, top blade ni macam biasa kalau kita tengok, okay, dia tinggi sebenarnya. Dia pernah mencatat ketinggian. Okay, dia punya saham pernah mencatat ketinggian pada lebih kurang 74 sen setengah. Lebih kurang 74 sen setengah. Okay, sebelum dia buat salah satu major downtrend kat sini. Okay, so major downtrend dekat sini sebelum dia buat, okay, kenaikan. Okay, ini kenaikan. Alright, kenaikan. Alright, so ini adalah satu ketinggian dia lagi pada 27 sen Okay, 27 sen sebelum dibuat penurunan. Okay, dibuat penurunan kat sini. Alright, buat penurunan. Okay, so kalau kita tengok dia ada tangga Okay, so maksudnya pergerakan saham ni agak sihat lah. Okay, dia ada tangga. Okay, tengok. Okay, dia naik, turun. Okay, so ada pergerakan dekat situ, ada tangga kat situ. Okay, so kalau kita tengok dekat pada musim PKP, alright, dia pernah jatuh pada harga lebih kurang, okay, pada paling bawah 1 sen setengah je. Lebih kurang 1 sen setengah. Okay, 1 sen setengah sahaja. Okay, so agak rendah sebenarnya, 1 sen setengah. Okay, dengan ketinggian dia pernah capai, okay, pada bulan lebih kurang pada bulan Jun. Okay, pada bulan Jun pada 7 sen setengah. Okay, so lepas tu dia melakukan kenaikan beberapa, okay, dia naik, okay, lepas tu dia sideways, lepas dia back out, okay, dia naik lagi, right, so dia letak lagi satu. Okay, ini adalah satu resistance lagi.
okey, pada 14 sen setengah. Okey, ini satu lagi. Kita tengok ada beberapa resistance kat sini ya. 11 sen. Okey, 11 sen. Okey, lepas tu dia breakout, dia naik setinggi, okey, ni paling tinggi lah, pada 31 sen setengah. Okey, lepas tu dia turun, okey, dia turun, dia naik, okey, dia berjaya, okey, melepasi resistance lama dia 27 sen sebelum dia jatuh. Okey, sebelum dia langgar support dia yang ini, support dia, langgar support dia 19 sen setengah. Okey, dia buat lagi support baru dekat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini 16 sen setengah. Okey, so dia terus, okey, dia langgar lepas dia naik melepasi resistance 27 sen, dia langgar banyak support dia. Okey, 19 sen setengah, lepas tu dia turun lagi 16 sen setengah, dia turun lagi 14 sen setengah. Okey, dia sampai ke support dia pada 10 sen. Kali tukar 10 sen. Okey, 10 sen. Okey, dia cuba bertahan tapi gagal, dia pecah lagi support dia. Sebelum dia turun ke next support dia adalah 7 sen setengah. Okey, so 7 sen setengah ni adalah support dia. Okey, sekarang ni. So, selepas itu pada 3 Disember dia melakukan breakout. Okey, dengan volume yang amat tinggi. So, ini adalah Marubozu. Okey, so seingat aku kebanyakan masa hari Khamis dan Jumaat tu kebanyakan counter-counter pembinaan melakukan bullish ataupun melakukan kenaikan. Okay, so mungkin top building ni ataupun top builder ni pun melakukan kenaikan. Okay, so kebanyakan kalau korang tengok research dekat bursa saham, kebanyakan construction counter masa tu pada Khamis, lebih kurang Khamis dan Rabu tu mengalami bullish atau mengalami kenaikan. Okay, termasuklah top building ni, okay, top builder ni. Okay, so kita dah nampak satu Marubozu kat sini. Okay, so Marubozu, alright, ada Marubozu kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak tengok sama ada dia nak naik ke atas, okay, ataupun dia nak turun ke bawah. Okay, so kehadiran Marubozu ni berkemungkinan, okay, saham ni mungkin, alright, nak naik. Okay, mungkin nak naik, mungkin merah ni mungkin dia akan cecah pada support dia sebelah 1 sen ni. Okey, dengan 1 sen, 10 sen, 10 sen sebelum dia naik, dia turun dulu, okey, sebelum dia naik ke atas. Okay, itu prediction aku lah. Okey, so berkemungkinan dia turun dulu sebelum dia naik ke atas. Okey, so tapi kita tengok based on indicator, kalau kita tengok pada MA cross, okey, MA cross, MA cross, okey, tidak menunjukkan apa-apa. Alright, so MA cross sudah menunjukkan, okey, cross downtrend, okay, pada lebih kurang 10 September. Tapi yang paling bagusnya sebab apa? Okay, kalau kita tengok ni downtrend ni dah lama. Okay, kalau kita tengok downtrend ni dah lama. So kalau kita tengok dia punya merah ni sudah melengkuk ke atas. Okay, melengkuk ke atas. Right. So ada kemungkinan saham ni nak naik ke atas. Okay, ada kemungkinan. Right. Belum bersilang lagi. Okay, MA tak menunjukkan apa-apa. Tapi salah satu tanda dia okay, salah satunya adalah dia dah lama downtrend. Okay, dah lama downtrend. So MA tak menunjukkan apa-apa lagi. Ada lengkuk ke atas tapi masih belum confirmation. Okay, kita tengok beberapa indikator, contohnya MACD. Alright, MACD. Okay, MACD dah menunjukkan cross dekat sini. Okay. So tapi saham ni masih lagi di bawah kosong. Okay, biru dah melepasi merah. Bermaksud okay, dia nak tegak, dia nak tegak naik. Okay, dia nak tegak naik bermaksud okay, saham ni nak naik ke atas. Okay, satu lagi confirmation kalau kita tengok alright, pada takat ni pada persilangan ni. Okay, dia bawa sorry. Okay, pada sini lah. Okay, pada sini. Okay, dibawa ke silang sini. Alright, dia ada penurunan. Okay, dia ada penurunan tetapi pada MACD dia ada kenaikan. Okay, so bermaksud ada potensi untuk saham ni naik ke atas. Dengan cangkuk biru ni pun dah naik ke atas tapi masih lagi belum ada kekuatan sebab apa belum melepasi kosong. Okay,
So untuk daily kita tengok pada weekly pula. Okay, weekly chart. Okay, weekly chart. Alright, dia dah ada, dia macam MA cross lah untuk weekly. Alright, belum lagi bersilang tapi kita nampak okay, biru tu sudah mula nak naik ataupun dia dah mula nak naik ke atas. Okay. Alright, merah masih lagi berada di kosong. Kalau dia lepas kosong ni, okay, berkemungkinan kalau dia bersilang, okay, bermaksud dia nak naik ke atas tu weekly. Alright, weekly. Alright, kita tengok kepada monthly pula. Okay, monthly dah menunjukkan cross dekat sini. Okay, dah menunjukkan cross. Dari segi pattern, alright, nampak macam ada, okay, kalau kita tengok ada nampak dia nak bentuk, okay, higher low, okay, higher low. Dia nak bentuk higher low. Kita tengok ni, okay, low, support pertama ni, support kedua. So, nampak dia nak bentuk higher low. Okay, ada kemungkinan saham ni nak naik ke atas. Okay, dengan masih lagi belum ada kekuatan sebenarnya untuk naik ke atas walaupun biru dah melepasi merah. Okay, so kita tengok RSI pula. Tengok RSI dan STO. Okay, aku suka guna RSI dan STO ni. Okay, kita tengok. Alright, RSI dan STO. Alright, dia sampai overbought sebelum dia jatuh. Okay, sebelum dia retrace back, okay, turun balik kepada stochastic neutral, sama dengan RSI. Okay, sama dengan RSI. Okay, so apa yang aku boleh cakap bahawa mungkin saham ni nak buat retracement dulu. Pastikan dia retracement dalam lingkungan 10 sen. Okay, 10 sen adalah dia punya support dia. Okay, 10 sen adalah dia punya support. Okay, weekly. Okay, kita tengok weekly. Alright, weekly sudah berada di kawasan oversold. Okay, oversold dengan kekuatan 47. Okay, so sekarang ni nak bergerak naik. Okay, sekarang ni saham ni nak bergerak naik. So sekarang ni dia nak melepasi oversold. Okay, dengan kekuatan 47. So kalau dia naik sampai 50, alright, dia naik sampai 50, dia ada kekuatan untuk saham ni naik. Okay, untuk weekly, untuk monthly, alright. Untuk monthly dia dah bersilang dekat sini. Okay, dia dah bersilang dekat sini. So kalau tengok dia masih lagi bawah 50. So kurang sikit kekuatan. Kalau lepas 50, okay, ataupun sama dengan 50, dia ada kekuatan untuk dia naik. Okay, so secara keseluruhannya, okay, secara keseluruhannya yang aku dapat tengok top blade ni, okay, top builder ni, top builder ni, okay, saham top builder ni ada kemungkinan dia ada potensi untuk naik dengan MACD masih lagi di bawah kosong. Okay, dia dah bersilang, okay, tapi dia masih lagi di bawah kosong. Kekuatan masih belum ada. Okay, ada kemungkinan dia buat retracement. Okay, dia berlega-lega dekat kawasan ini dulu. Kalau MACD lepas kosong, dia ada kekuatan untuk naik lebih tinggi. So, dia kena lepas. Kalau dia nak naik ke atas, dia kena lepas resistance 14 sen setengah. Selepas itu 16 sen setengah, 19 sen setengah, dan dia terus fly lah, naik ke atas. Okay, so itu prediction aku. Okay, itu prediction aku. So, ada kemungkinan ada potensi untuk saham naik. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.